الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala mengecapi kesihatan yang baik, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan apakah yang terjadi kepada mereka yang meninggalkan sembahyang. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yajhadul mar'u fi dunyahu wa yas'a. Dia manusia ni hidup atas dunia ni, dia berusaha mencari harta yang banyak. Sebab apa berusaha mencari harta yang banyak? Kerana kita lihat, kalau kita nak buat rumah, kalau dulu 10 tahun yang lepas, satu lok bangunan dalam 70,000, 80,000 kan. Tapi pada hari ini, satu lok bangunan tu dah menjadi 150,000, 200,000 kan. Kalau lot tanah perniagaan di Wakabaru kan, boleh muat satu bangunan, harga tapak dia tu dalam 500,000. Jadi memang patutlah manusia ni nak buat rumah sekarang ni, dia kena ada RM dalam 400,000, 500,000, betul kan? Maka dia kata di sini, yajhadul mar'u fi dunyahu wa yas'a. Memang dia bersungguh, dia berusaha mencari. Wa yata'abu wa ya'malu laila nahar. Dia bekerja, dia berpenat siang dan malam. Yajma'u wa yaddakhir. Dia menghimpunkan duit dan dia simpan. Wa yuwaqqiru wa yaqtaridu. Dan kadang-kadang dia nak buat rumah ni dia kena berhutang kan. Macam kita kan, mana ada cash tu buat 400,000 kan. Min ajli an yu'ammina li nafsihi maskanan, kerana dia nak jadikan tempat kediaman. Ya, rumah ni maknanya nak dapat sebutir rumah ni memang bukan senang. Yabzulu fi sabili hadzal hadafi malahu wa sihhatah. Dia mengorbankan hartanya, kesihatannya, fikirannya, waktunya, masanya semata-mata nak bina rumah. Tarahu yuqattitu wa yarsam. Okey, lepas siap rumah, dia buat mozaik kan, dia buat hiasan dan sebagainya. Wa yushayyidu wa yusammim min ajli izharihi ala ahsani hal wa ajmali misal. Jadi biasanya orang kaya ni dia bukan setakat buat rumah begitu-begitu je. Dia buat mozaik, dia buat apa dipanggil, buat ialah benda-benda yang menarik supaya rumah tersebut rumah yang paling cantik. Hatta idza matamma bina'uhu bada'a ba'da zalika aina'uhu fi ikhtiyari asasihi. Selepas rumah siap, dia nak isi dalam rumah tu apa dia? Dengan perabot yang mewah, dengan kerusi, dengan sofa, dengan almari, dengan dapur, dengan aircon dan sebagainya. Wa tansiq bainahu wa bain alwanihi. Lepas tu dia nak, orang panggil apa, tansiq ni macam orang panggil apa, warna tu dia kena, orang panggil apa, yang kalau mozaik warna ni dia kena warna ni kan, kalau bilik warna ni dia kena warna ni, maknanya dia kena itu kan warna kan. Summa ba'da zalika hadza kullihi. Selepas itu dia kata, wa yajibu an ya'lama al-insanu annahu mahma balaghat masahatul bait. Tapi manusia ni dia kena tahu bahawa rumah kita ni besar secara mana pun. Biasanya kita buat rumah ni ada 2 bilik, ada 3 bilik, ada yang rumah tu 7 bilik kan. Tapi kalau kita pergi istana apa ni, Sultan Brunei, tak silap saya lah, bilik dia tu 250 bilik. 250 bilik. Maknanya betapa besarnya
istana kan. Wa fakhamatuhu fid dunya, dan maknanya rumah tu mewah, memang rumah yang paling mewah di dunia. Kita di sini mungkin dalam 400 atau 500 cukup dah kan. Tapi orang yang di KL tu 1 juta, 2 juta, 3 juta kan. Macam siapa yang kontroversi tu, nama Alif Syukri tu kan, nak jual rumah dia 6 juta. Maknanya rumah ni bukan benda yang kecil, maknanya memang rumah harga yang mahal. Wa mahma tawafarat bihi asbabur raha, sekalipun rumah tu memang rumah yang paling selesa, was-sakinati wal haya, memang setenang hidup sebagainya, fa innahu wala syakka mu'arradun bil fana. Kita buat rumah secara mana pun, luas secara mana pun, cantik secara mana pun, hebat secara mana pun, akhir sekali rumah yang kita bina itu akan binasa sebab berlakunya kiamat. Tu nak cerita. Iz inna kullama 'andal hayatid dunya zailun. Sebab Allah Ta'ala kata kan, segala apa yang atas muka bumi ini, benda tu binasa. Firman dia, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Bi khilafi manazilil akhirah, berbeza dengan tempat kediaman dalam syurga. Jadi maknanya nak cerita pada kita ni, kita bina rumah ni, akhir sekali rumah yang kita bina itu akan binasa. Kita kena tahu bahawa kita perlu bina rumah yang kekal abadi. Fa innaha la ya'tariha at-taghayyur. Kalau rumah yang kita bina atas dunia ni, semakin lama semakin usang, semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin itu kan. Tapi rumah di kediaman dalam syurga ni tak akan usang, tak akan buruk, dan tak akan dimakan anai-anai, selesa sampai bila-bila. Wala tafna wala tazul, tak akan binasa dan tidak akan roboh. Jadi maknanya dia, kalau kita nak bina rumah atas dunia ini, kita perlukan duit yang banyak. Tapi kita nak bina rumah dalam syurga, kita perlukan ibadat yang banyak, amal soleh yang banyak. Baitun fil jannah, tempat kediaman dalam syurga. Da'watun sa'alatahal mar'atu salihatu taqiyatu imra'atu fir'aun. Satu doa yang diminta oleh wanita yang salihah, iaitulah isteri kepada Fir'aun. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, iz qalat rabbibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika mana isteri Firaun tadi berdoa, wahai Tuhanku, binalah kepadaku di sisimu rumah dalam syurga. Maknanya kita nak bina rumah dalam syurga ni, kita kena bina dari sekarang dengan amal soleh. Wa qala sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha. Tidak ada tempat bagi seseorang itu selepas dia mati untuk dia tinggal kecuali apa yang dia bina sebelum dia mati. Fa in banaha bi khairin taba maskanuhu. Sekiranya dibina dengan benda baik, dia buat amal soleh, maka tempat tinggal dalam akhirat nanti tempat tinggal yang paling istimewa. Wa in banaha bi syarrin, tapi kalau dia bina dengan maksiat, khaba baniha, maka tuan bina tadi akan binasa. Jadi ringkas dia kata, maknanya kalau kita bina dengan amal yang soleh, maka tempat untuk kita hidup di hari akhirat pasti akan selesa. Tapi kalau kita bina dengan maksiat dan dengan meninggalkan sembahyangnya dan sebagainya, maka di hari akhirat orang yang bina dengan maksiat adalah orang yang binasa. Dua tu je. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, as-salatu hiya rukun tsani min arkanil Islam. Sembahyang merupakan rukun yang kedua daripada rukun Islam. Rukun Islam ada 5 kan. Jadi maknanya sembahyang ni rukun yang kedua selepas syahadatu, selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Wahya amududdin, ia merupakan tiang kepada agama. Maknanya man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang mendirikan sembahyang bermakna dia mendirikan agamanya. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang bermakna dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi kalau kita nak tengok orang tu
Islam ke tidak, tengok pada sembahyang dia. Kalau dia seorang Muslim yang sejati, memang dia akan menunaikan sembahyang. Wahya silatul lati tarbitul abda bi rabbih 5 marratin fil yawm. Sembahyang merupakan tali pengikat antara seseorang dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali sehari semalam. Sebab itulah kita ni, manusia yang beriman ini, dia cas 5 kali. Dia cas dengan sembahyang Zuhur, dia cas dengan sembahyang Asar, dia cas iman dia dengan sembahyang Maghrib, dia cas iman dia dengan sembahyang Isyak, dan dia cas iman dia dengan sembahyang Subuh. Maknanya 5 kali sehari semalam. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dia mencegah daripada melakukan perkara jahat dan perkara munkar. Kalau dia tu sembahyang tapi melakukan benda yang mungkar, maka sembahyang dia itu dia kena baiki untuk menjadi sembahyang yang betul-betul sembahyang. Macam kita tengok dalam Facebook macam mana penyanyi kan, penyanyi tu dia menyanyi kan, dia kata walaupun aku jahat secara mana pun, walaupun aku ni tak pakai tudung, tapi sembahyang aku jaga. Tak betul cara. Maknanya kalau dia tu sembahyang yang betul, dia akan menutup aurat. Kalau dia sembahyang dengan betul, dia tak akan buat benda-benda yang orang panggil apa, gelek tu kan. Sekali gelek dapat 20,000 kan. Dia berbangga dengan gelek dia tu. Tu masalahnya. Okay. Fa iza aradta an ta'rifa manzilataka indallahi tabaraka wa ta'ala, sekiranya engkau mahu melihat, engkau mahu mengetahui kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur manzilatas salati fi qalbika, maka lihatlah kedudukan sembahyang dalam hatimu. Setara mana sembahyang kamu. Fa inna man wuffiqa li hadhihi as-salati wal muhafazati 'alayha, siapa yang diberi taufik, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjaga sembahyang 5 waktu, terutama secara berjamaah, fa inna zalika min dalalati imanihi, itu menunjukkan iman dia, wa mahabbatihi subhanahu wa taala, dan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang jaga sembahyang ini orang yang ada iman. Orang yang jaga sembahyang ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tak mendirikan sembahyang, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi as-salatu tujaddidu iman al-'abdi. Sembahyang yang kita lakukan setiap hari ini, ia akan memperbaharui iman kita. Setiap kali kita sembahyang, iman kita bertambah. Setiap kali kita sembahyang, iman kita bertambah. Fa innal 'abda yahtariqu biz-zunubi wa tushkiluhu fid dunya. Manusia ni memang tak lepas daripada melakukan dosa dan sibuk dengan dunia. Ya'malu fiha wa yaqdah wa rubbama saha wa rubbama insyaghala an zikrillah. Makna manusia ni dia bekerja, dia itu kan maknanya kadang-kadang dia lupa, dia sibuk dengan dunia ni, dia lupa daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama waqa'a bil muharramati min saghairiz zunub. Kemungkinan dia ni terjebak dalam maksiat yang kecil, yang dosa kecil. Fata'tis salatu mukaffiratan bizunub, maka datang sembahyang ini menghapuskan dosa. Sebagaimana yang kita sebut pada minggu lepas, kita datang sembahyang Zuhur menghapuskan dosa antara subuh dengan Zuhur. Kita datang sembahyang Asar menghapuskan dosa antara Zuhur dengan Asar. Kita datang sembahyang Maghrib menghapuskan dosa antara Asar dengan Maghrib. Kita datang sembahyang Isyak dapat menghapuskan dosa antara Maghrib dengan Isyak. Kita datang sembahyang Subuh dapat menghapuskan dosa antara Isyak dengan Subuh. Itu pentingnya sembahyang. Okay. Waqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la hazza fil islami liman taraka as-salata. Tidak ada bahagian dalam Islam siapa yang meninggalkan sembahyang. Jadi kalau dia tu orang Islam, dia tak tinggal sembahyang. Okay, jadi maknanya Sayyidina Umar berkata apa? La hazza fil Islam liman taraka as-salata. Siapa yang meninggalkan sembahyang, tak ada bahagian dalam Islam. Mana tanda sebagai seorang Muslim kalau dia tu tak sembahyang?
Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah ataupun neraka lah. Neraka ini adalah satu lembah daripada yang berada pada neraka Jahannam. Maknanya Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang yang cuai daripada sembahyang ini, maka balasan dia adalah neraka wail, kan? Kalau kita tengok kadang-kadang kita perhati kan, orang singgah sembahyang tu, dia sembahyang Zuhur kan, 5 minit nak masuk waktu Asar kan. Orang azan Asar tu masih lagi dalam sembahyang Zuhur. Kadang-kadang dia sembahyang Asar tu 5 minit sebelum Maghrib kan. Orang azan Maghrib tu masih lagi dalam sembahyang Asar. Jadi orang macam ni adalah orang yang dipanggil orang yang cuai daripada melakukan sembahyang. Sebab itulah Syekh An-Nabulsi dia kata apa? Kita kena sembahyang di awal waktu. Yang dikatakan sembahyang di awal waktu ni dalam lingkungan setengah jam yang pertama selepas azan. Faham tak maknanya selepas azan kan? Setengah jam yang pertama tu dipanggil menunaikan sembahyang di awal waktu. Tu mana setengah jam. Maknanya dalam tempoh tu lah, maknanya kita datang masjid tu betul dah tu kan. Mana kalau sekiranya pukul 3 tak semayang lagi, pukul 4 tak semayang lagi Zuhur, 4 suku tak semayang lagi, itu dipanggil orang yang melewatkan sembahyang. Okay. Wa kaifa la yuhafizul muslimu ala ada'is salati wa qad amarana Allah bizalika. Bagaimana seorang muslim boleh meninggalkan sembahyang 5 waktu sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melaksanakan sembahyang 5 waktu, tak ada celahan. Faqala, dan Allah Taala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah sembahyang dan sembahyang tengah. Sembahyang tengah ni apa dia? Sembahyang asar kan. Kenapa Allah Taala sebut sembahyang asar? Kerana manusia ni galik. Dia galik dengan bola, dia galik dengan dunia, dia galik dengan nego, dia galik dengan pasar malam, sehingga kan sembahyang asar ni tak sembahyang kan. Kadang-kadang terluput waktu, kadang-kadang kita tengok ya Allah kan 5 minit lagi nak masuk Maghrib baru sembahyang. Tu maknanya manusia lupa terhadap sembahyang kerana sibuk dengan dunia. Fa ayyu musibatin a'zamu min 'adamil muhafazati 'ala as-salati. Musibah mana lagi kah yang lebih besar daripada tidak menjaga sembahyang 5 waktu. Jadi kalau orang tu sakit tak sembahyang, berdosa juga kan. Katakanlah dia ni sembahyang tak pernah tinggal, tiba-tiba dia sakit, dimasukkan ke hospital, maka dia pun tinggal sembahyang, termasuk di kalangan orang yang neraka ubay juga. Walaupun sebelum ini dia tak tinggal sembahyang kan. Sebab Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dikira yang terakhir. Terakhir itu penting. Fa fil qarnil wahid wal 20 allazi kasurat fihi al fitan wa tafashat fihi al munkarat wa taraka katsirun min al ibadi salata. Pada kurun yang ke-21 fitnah tersebar luas, kemungkaran bermaharajalela menyebabkan ramai di kalangan manusia tak sembahyang kan. Kita tengok pada hari ini kan, ramai di kalangan anak-anak muda yang tak sembahyang kan. Hatta puasa sekalipun, ada tu rombongan motosikal kan, dia berbuka puasa kan. Bukan ramai-ramai 80 orang 100 orang menegeng-geng dia tu berbuka puasa tapi tak sembahyang Maghrib sampai isyak masuk, tak sembahyang. Itulah kan. Illa man rahimah rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ama ta'lamu anna awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salatu. Tidakkah kamu mengetahui bahawa perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba, ke atas kita pada hari kiamat adalah sembahyang. Maknanya kita masa dalam kubur ni, benda yang pertama yang akan disoal adalah berkenaan dengan iman. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu, wa ma imanuka, sebagainya kan. Maknanya kemudian di hari akhirat, perkara yang pertama sekali yang akan disoal adalah sembahyang. Okey.
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-salatu, perkara pertama yang akan dihitung di hari akhirat adalah sembahyang. Maknanya sembahyang ni kita kena tunai di awal waktu, kita kena tunai secara berjamaah, dan kita kena ada sembahyang sunat. Sebab sembahyang sunat tadi dapat membantu menampung sembahyang fardu yang ada kecacatan, kan? Jadi kalau kita tak ada sembahyang sunat, macam mana agaknya di hari akhirat nak tapu dengan gapo? Jadi sembahyang sunat tu kena rajin. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Sekiranya sembahyang tu ada pada diri seseorang, maka dia berjaya mencapai kemenangan. Wa in fasadat, kalau dia jenis tak sembahyang, faqad khaba wa khasira, maka dia binasa dan rugi. Jadi sembahyang ni tak ada sembahyang, tak adalah amalan lain. Wa maza yakunu jawabuka li rabbika hina yas'aluka 'anis salati. Bagaimana jawapan kamu wahai orang yang tak sembahyang ketika mana Tuhan kamu menanyakan kamu berkaitan dengan solat? Bagaimana nak jawab? Nak jawab macam mana, kan? Jadi maknanya masalakakum fi saqar, kenapa kamu ni dimasukkan ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab kami dahulunya tidak sembahyang. Okey. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inna tarkas salati zambun azim, sesungguhnya meninggalkan sembahyang merupakan satu dosa yang besar. Bahkan meninggalkan sembahyang ni dosa yang paling besar, tiada maaf bagimu, kan? Nak dibanding dengan dosa arak, dosa zina, dosa judi dan sebagainya, dosa meninggalkan sembahyang adalah yang terbesar, kan? Wahadamu li ruknin asasi min arkanil Islam, dan orang tak sembahyang ini dia telah meruntuhkan rukun yang paling asasi dalam daripada rukun-rukun Islam. Maknanya kalau tak ada sembahyang, tak adalah amalan lain. Allah Ta'ala tak akan tengok pun. Kalau kita ni, kamu ada sembahyang, barulah Allah Ta'ala suruh kita ni bawa amalan ni, kan? Kalau sekiranya orang panggil apa, petai lagi bahasa Kelantan, kan? Petai lagi tak ada, benda yang tonggak tu tak ada, hak lain pun tak dikira. Tu betapa bahayanya orang yang meninggalkan sembahyang. Mungkin dia seronok di atas dunia, tapi lepas mati memang terseksa sampai bila-bila. Min al-asari al-mutarattabah ala tarkis solah. Apakah kesan terhadap orang yang meninggalkan sembahyang? Yang pertama, al-maqtu wal ghadabu min Allah Ta'ala. Yang pertama, kemurkaan Allah. Allah Ta'ala murka. Yang kedua, kebencian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, Allah Ta'ala murka dan Allah Ta'ala benci. Jadi kalau Allah Ta'ala benci kepada seseorang, agak-agak selamat ke dia di hari akhirat? Dalam satu hadis yang pernah saya baca, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih pada seseorang, sayang pada seseorang, Allah Ta'ala akan maklum kepada malaikat, dan malaikat tersebut akan maklum kepada penghuni langit, supaya orang ni kasihlah kerana Allah Ta'ala menyayanginya. Dan begitu juga kalau sekiranya orang tu dibenci oleh Allah, Allah Ta'ala akan maklum kepada malaikat, dan malaikat akan maklum kepada penghuni langit supaya benci orang ni, sebab orang ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang adalah orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Rabbul Jalil, kan? Wal kufru liman tarakaha, dan kufur orang yang meninggalkannya. Faqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, ini datang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi bersabda, bainal muslimi wal kafiri tarkus salati. Di antara muslim dengan kufur, dengan kafir adalah meninggalkan sembahyang. Maknanya meninggalkan sembahyang ni memang teruk sangat, kan? Okey. Yang kedua, al-baghdha'u wal bu'du bainahu wa bainal khalqi.
apabila orang meninggalkan sembahyang ini, orang yang dibenci oleh manusia. Kalau kita lah tengok jiran kita ni jenis suami tak sembahyang, isteri tak sembahyang, kita rasa kan Allah benci kan, benci sangat pada orang ni kan. Jadi maknanya kerana tak sembahyang tu, Allah Subhanahu Wa Taala campak ke dalam hati orang mukmin benci kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Fa inna ab'adan nasi ila nasi ab'aduhum an rabbin nas tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang jauh daripada Allah, orang itu adalah jauh daripada manusia, jauh daripada kasih sayang daripada manusia. Betullah sembahyang ni penting sangat. Yang ketiga, inqita'ul habli bainal 'abdi wa rabbihil hayyil qayyum wa 'adamil wilayah. Inqita'ul habli bainal 'abdi wa rabbihil hayyil qayyum. Terputus tali hubungan di antara seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terputus tali. Tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'adamul wilayah, dan tidak ada wilayahnya wali kan, maknanya penaung, penjaga kan. Macam kita kan nak kahwin kena ada wali kan. Wali tu maknanya penaung, penjaga ataupun orang yang paling rapat kan. Orang tak sembahyang ni, Allah Ta'ala tak mengaku menjadi wali kepada dia kan, penjaga kepada dia, penaung kepada dia. Jadi maknanya orang tak sembahyang ni orang yang memang tak akan selamat di hari akhirat. Yang keempat, qaswatul qalbi. Orang yang meninggalkan sembahyang adalah orang yang jiwa keras kan, jiwa keras. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang bercerai ni, kita tengok senarai kan, memang terdiri daripada kebanyakannya orang yang tak sembahyang. Ada seorang staf saya tu, dia diatur oleh seseorang berkahwin dengan orang tak sembahyang. Memang dikata sepanjang hidup dengan suami dia ni kan, memang tak tentera. Bayangkan si isteri ni orang yang menjaga sembahyang, tiba-tiba suami tak sembahyang kan, ya Allah kan, akhir sekali cerai lah. Sekali kahwin dengan ustaz. Alhamdulillah. Maknanya apabila kita tanya dia apakah perbezaan di antara suami dulu dengan suami sekarang, memang jauh beza kan. Kehidupan yang dahulunya tak tentera, sekarang tenteram sangat, dia kata. Maknanya orang tak sembahyang ni memang qaswatul qalbi ya, jiwa yang keras. Wadiqus sadri, jiwa yang sempit, tak luas kan. Wasawadul wajhi, wajah yang hitam, tak ada seri, tak ada nur. Betul, orang yang sembahyang dipanggil nurun fil wajhi wa nurun fil qalbi wa nurun fil qabri. Orang sembahyang ni wajahnya ada nur, jiwanya ada nur, dan kuburnya ada nur. Orang yang tak sembahyang, wajahnya tak ada nur, jiwanya tak ada nur, dan kuburnya pun tak ada nur. Okey. Wa zulmatul qalbi, gelap, jiwa yang gelap, tak nampak kebenaran. Wa dhiqur rizqi, rezeki yang sempit, tak luas kan. Wa kullu musibatin fid dunya wal akhirah, dan setiap mendapat musibah dunia dan musibah akhirat. Cuba tuan sekalian tengok semasa berlakunya penempatan banjir kan, bila banjir ditempatkan orang yang kena banjir tu di sekolah, dewan dan sebagainya. Dalam ramai-ramai yang tinggal di dewan tu, berapa kerat yang sembahyang? Tak ramai. Itulah mak orang Melayu kan. Yang kelima, su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Tak ada jaminan nak mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Wal ma'isyatud dank, kehidupan yang sempit, tak ada rahmat, tak ada nur ilahi, tak ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Li umumi qawlihi ta'ala, kerana umum daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada mengingatiku, termasuk orang tak sembahyang ini, fa inna lahu ma'ishatan danka, maka kehidupan dia kehidupan yang sempit, tak ada rahmat, tak ada keberkatan, tak ada barakah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di hari akhirat
kami himpunkan dia dalam keadaan yang buta, tak nampak. Tak nampak syurga, tak nampak kebenaran, tak nampak kebaikan dan sebagainya lah. Itulah bahayanya orang yang tak sembahyang. Izan, oleh sebab itu dia kata, kaifa tuhassinu nafsaka min hadhihi al-kabirah wa min al-'uqubah allati tantaziru tarikaha inda Allah Ta'ala. Bagi orang yang tak sembahyang ni, bagaimana kamu nak pelihara diri kamu daripada dosa yang besar ini dan daripada azab yang menunggu kamu di hari akhirat? Bagaimana kamu nak selamat? La yakunu zalika illa bi ada'i salati fi awqatiha. Tak ada cara lain, kamu kena kembali sembahyang 5 waktu dalam waktunya, kan? Wa 'ala al-wajhil akmal, dan sembahyang ini kena tunai dalam bentuk yang paling sempurna, dan tak ada cara yang sempurna kecuali sembahyang secara berjamaah, kan? Wa ma aghnana an kulli ma sabaqa zikruhu bi ta'atina lillahi ta'ala wal wuquf baina yadayhi nadimin mustaghfirin. Kita memang tak lepas daripada apa disebutkan tadi. Kita kena menyesal, kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu ghafiruz zambi qabilut taubi syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun kepada dosa dan Maha Penerima taubat. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala Maha keras azabnya. Jadi mana kalau orang yang meninggalkan sembahyang, tak kembali kepada Allah, tak kembali bertaubat, meneruskan dalam keadaan macam tu, memang akan menerima azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ayuhal ikhwah al-aizza, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, laqad hajarah al-ibadu fil waqti allazi ammaru fihi dawr at-television wa shaghalatuhum al-mala'ib wal aswaq al-layliyah. Kebanyakan manusia ni disibuk dengan drama TV, kan? Masa waktu maghrib ada cerita yang sedap, maka tak mari masjid. Wa shaghalatuhum al-mala'ib, petang-petang pergi main. Sepatut boleh main petang, tapi pukul 6.30 tu baliklah, kan? Ini waktu maghrib baru pukul 7 suku baru nak habis main, lepas tu berkumpul di kedai kopi sembahyang maghrib dan sebagainya. Wal aswaqul layliyah, dan pasar malam. Orang pasar malam macam tu juga, kan? Mana pasar malam pun sibuk dengan pasar malam dia, kan? Wa khalafu ma kana alaihi nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam wa salafal ummati salih min al-mahafazah ala ada'i salawati jama'atan fil masjid. Mereka ini tidak mereka menyanggah sunnah Nabi mereka dan juga menyanggah kebiasaan orang-orang yang soleh, di mana mereka tidak datang ke masjid untuk menunaikan sembahyang secara berjamaah dan angkara daripada sibuk dengan dunia. Hal as-salatu fid diyari sunnatun an nabiyina. Adakah sembahyang di rumah tu merupakan sunnah Nabi? Tak, kan? Bukan, kan? Mahyal a'zaru fi tarki salawatil mafruḍah fi buyutillahi ta'ala. Apakah kelonggaran yang diberikan kepada kita untuk tidak sembahyang di masjid? Ada 3. Saya habiskan ni. Yang pertama, al-bardu awil matarus syadid, sejuk ataupun hujan lebat. Setiap saya pada hari Isnin minggu lepas, waktu maghrib tu memang ribut, hujan lebat. Jadi kalau ribut dengan hujan lebat tu, kalau kita tak mari masjid, maka dimaafkan, tak apa. Allahu akbar, nak pergi macam mana ya. Tapi kalau hujan yang renyah-renyah itu kena marilah, kan? Tapi kalau hujan yang sangat lebat, memang kita memang diberi kebenaran tak mari masjid pun tak apa, boleh sembahyang kat rumah. Okey. Yang kedua, hudurut ta'am, dijamu makanan. Katakanlah kita pergi jana rumah kawan kita, tiba-tiba selepas maghrib dia hakap makanan, makan, kan? Acu nak makan, azan isyak, nak pergi semayang ke nak makan? Jawapan dia makan. Okey. Apa dalil dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil asya'i wa la yu'ajjil hatta yafrugha minhu. Apabila seseorang di kalangan kamu dihidangkan makanan malam, makanan, sedangkan masa tu sembahyang nak didirikan, maka habiskan makan dulu. Jangan gopoh-gapoh sehinggalah selesai. Maknanya kalau kamu sempat, kamu datang masjid. Kalau kamu tak sempat, tak ada masalah. Jadi, tapi jangan pula kita jadikan alasan, lepas maghrib isteri saya menjamu makanan, isyak tak payah pergi. Jangan. Ini berlaku pada kisah-kisah yang tertentu je. Mana kita kerja dengan orang kan, orang kat makanan, makan dah dihidangkan, tiba-tiba masuk waktu isyak, makanlah. Tak pergi masjid itu tidak menjadi satu kesalahan. Yang ketiga, mudafa'atul akhbasaini. Kalau bahasa Kelantan, nak kecil terlajak, nak berok terlajak. Sakit perutnya kan, orang azan kan, orang qamat dah, maka diberi kebenaran, tunaikan dulu hajat kamu, masuk bilik air, proses dulu, siapkan dulu. Kalau sempat pergi, kalau tak sempat tak apa. Jadi 3 keuzuran ini diberi kebenaran tak datang ke masjid. Yang pertama, hujan yang sangat lebat, ribut dan sebagainya. Yang kedua, makanan dihidangkan pada ketika itu. Dan yang ketiga, kerana menahan kecil dan berak kan. Jadi jangan pula sayangnya sembahyang berjamaah tapi nak berak ni kan, jangan tak boleh. Jadi diberi kebenaran. Jadi maknanya kesimpulan yang boleh kita buat pada malam ini bahawa meninggalkan sembahyang merupakan satu malapetaka yang amat besar, terutama di hari akhirat. Yang kedua, kita kena bina kediaman kita di hari akhirat sekarang dengan menggunakan amal-amal soleh yang banyak. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.